Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, I feel so blessed. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in. Kepadanya lah kita minta pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang amanah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kesemuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Doa kita juga kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut baginda serta para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana shrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kerja kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Dan jadikanlah kami sekalian orang-orang yang sentiasa mendengar ayat-ayat Allah. Fayattabi'una ahsanah. Kemudian dia mengambil apa-apa yang terbaik, khususnya daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah kerana kita dapat datang rumah Allah. Kita yang dicipta Allah, dibuat oleh Allah. Dunia ini dibuat oleh Allah. Sesuailah fitrah kita ini dengan rumah Allah. Rumah Allah ialah tempat manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Allah ialah tempat manusia mendapat kebaikan dengan hanya berada di dalamnya. Rumah Allah
dilarang melakukan perkara-perkara yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah tempat beramal. Rumah Allah tempat dimuliakan. Tiada tempat di bumi ini hanya sekadar duduk boleh pahala kecuali di rumah Allah, masjid-masjid. Jadi kita sekarang ni bila duduk di rumah Allah begini, kita dapat pahala berganda-ganda. Pahala kita i'tikaf, pahala kita mendengar, pahala kita berkorban untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan berbagai-bagai. Muslimin muslimat sekalian, pada pagi yang mulia ini saya nak bincang bersama-sama hadirin hadirat pasal pesalah ataupun disebut di dalam Al-Quran mujrim ini ialah orang yang melakukan kesalahan dosa terhadap agama semasa berada di dunia. Dikaitkan dengan beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, banyak tempat disebut mujrimun. Antaranya di dalam surah Sajdah Allah berfirman, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kamu boleh melihat, kata Allah, yakni Allah beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tara anta wahai Rasulullah ataupun setiap umat Nabi, yang kalau boleh tengoklah orang-orang berdosa ni di hari akhirat, nakisu ru'usihim, mereka akan tunduk kepala di hadapan Allah, tunduk muka mereka di hadapan Allah kerana kesalahan mereka semasa berada di dunia. Kemudian mereka menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya semasa di dunia, yakni orang-orang yang kafir ataupun orang-orang mukmin yang berdosa. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami nampak kerugian, kami nampak balasan, maka pulangkanlah kami ke dunia buat kali kedua untuk kami beramal soleh, dan sesungguhnya kami telah yakin terhadap apa yang dibuat oleh orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mujrim, saya lihat di dalam penggunaan Arab mujrim, min jim ra mim, mujrim ialah orang yang melakukan dosa semasa berada dunia, sama ada dosa dia melibatkan dosa syirik, waliyazubillah, besar kan, ataupun dosa-dosa yang tidak syirik tetapi ia adalah dosa-dosa besar yang lain, ataupun dosa-dosa yang boleh menghapuskan amal-amal yang dia buat semasa di dunia. Setiap yang melakukan dosa dipanggil mujrim. Mujrim ini dia, orang melakukan dosa ni ada tiga. Melalui perkataan mujrim ataupun ajram ini ada tiga dia punya bentuk kesalahan. Pertama, dia buat dosa sendiri, dia rugi.
dan orang lain ikut dia apa yang dia buat. Yang kedua, dia buat dosa dia paksa orang buat dosa macam dia. Yang ketiga, dia buat dosa kerana share dengan orang yang lain yang buat dosa. Sama ke tu tiga-tiga tu? Yang ni dia dipaksa untuk melakukan dosa. Dia rasa dosa yang dia buat itu menguntungkan dia di dunia. Tak kisahlah buat. Nah, yang penting dapat masuk. Dapat kemudahan, kekayaan. Tak kiralah dosa pahala pun. Macam kita tahu benda tu salah, kita buat juga. Itu mujrim. Dia melakukan dosa kerana apa? Kerana ada kepentingan-kepentingan hidup. Ada bentuk dosa mujrim juga, dia syarik. Mujrim adalah alladhi yashtarik fi dzambil akharin. Dia share dalam melakukan dosa. Ada yang ketiga ialah dia dipaksa melakukan dosa, ataupun dia melakukan dosa kerana dipaksa. Ketiga-tiga ni pun dikira kategori yang sama. Maknanya sama ada kita ni berdosa kerana kita ada kepentingan, ataupun kita memang share dengan dosa tu, ataupun kita dipaksa. Sedangkan kita bukan makna dipaksa tidak ada pilihan. Makna kita ada pilihan tapi terpaksa buat kerana kepentingan-kepentingan. Maka kesemuanya itu dikira dosa dan tidak ada balasan baik kepada mereka. Waliyazubillah. Baik, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Mutaffifin Allah menceritakan beberapa sikap yang membatalkan pahala kita, pahala manusia yang hidup di bumi ini, yang melakukan apa jua amal. Baik, kalau kita rujuk kepada surah Al-Mutaffifin, surah Mutaffifin ini pernah kita bincang dulu, pasal orang-orang yang curang dalam jual beli, kan? Mutaffifin, orang-orang yang curang dalam jual beli. Dia tipu dalam timbangan, sama ada dia tu sebagai pembeli, dia pembekal ataupun menjual. Dua disebut di dalam surah ni. Pertama, jenis orang jadi pembekal. Dia beli dengan orang harga yang murah, dia jual dengan harga yang maksud timbang. Maknanya dia beli dengan orang, dia timbang dengan timbangan yang sama je, tapi bila dia jual, dia kurangkan timbangan. Itu untuk mendapat keuntungan. Ini dipanggil mutaffifin. Wail, celaka orang-orang yang mutaffifin ini. Cuma saya tak nak bincang pasal mutaffifin, saya nak bincang pasal mujrim, orang-orang yang melakukan dosa. Memang dia pun melakukan dosa. Kenapa dianggap orang ini berdosa dan disebut mujrim, orang yang berdosa, dan disebut oleh Allah dalam surah Sajdah, orang mujrim ini tiada tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sikap-sikap yang kalau kita boleh nilai orang-orang yang berdosa ini ialah antaranya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang 38, ayat 38 sampai akhir. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan jarimah,
dosa kesalahan, sama ada dia melakukan macam saya sebut tadi secara share ataupun kerana kepentingan, dia ambil sebahagian-sebahagian yang berkaitan dengan dia dosa, ataupun dipaksa, ataupun apa-apa bentuklah yang menyebabkan dia berdosa. Allah kata antara sifat mereka ini, dosa yang mereka lakukan sini ialah bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, yadhakun, mereka gelak ketawa. Ini sikap orang kafir lah. Orang kafir kalau ikut dalam sebab turun ayat ni ialah orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila jumpa Nabi dan sahabat seperti Bilal dan lain-lain, dia tengok perbuatan orang Islam semaya ni, dia ketawa. Nah, tapi lafaz mujrim ini umum, sebab banyak ayat-ayat lain menyebut bahawa orang yang berdosa ini tidak semestinya orang yang kafir. Orang kafir dosa dia melibatkan kepercayaan akidah. Orang Islam menyebabkan dosa dia dari sudut amalan. Kalau kufur akidah memang ahok masuk neraka sepenuhnya dan tidak ada peluang untuk masuk syurga, kufur akidah. Tetapi kalau kufur amal, dia akidah dia betul tapi amal dia salah, kufur amal ini dia kena masuk neraka dan akhir dia kena masuk syurga. Kita tak nak juga tak? Kau nak? Tak apalah, yang penting akidah kita betul, amal salah tak apa. Nah, biarlah kita masuk neraka sekejap. Tak ada air 2 hari pun tak rot dah tuan-tuan. Tak ada air pun bising. Tak ada air pun masjid jadi kering. Orang pakai ambil air di masjid. Setengah masjid tu dia di kolah tu boleh kering kolah. Dia ambil ke bawah. Kan kolah tu dia boleh bersih bawah, dia ambil bawah. Tengok pagi ni bubuh air, esok-esok tengok tak ada dah air, kering. Maknanya kita dalam keadaan sehari dua tak ada air pun kita tak boleh hidup. Bagaimana kita nak duduk dalam neraka yang bukan air? Disebut dalam neraka ni antara sifat-sifat nerakanya ada 3. Pertama, angin panas. Angin ada, kipas apa tapi tak boleh duduk, panas sangat. Tak tahulah kipas ada tak ada tak, mana angin tu ada. Panas, angin yang panas. Yang kedua, air cukup tapi air yang panas. Yang ketiga, ada tempat tinggal, tempat boleh berteduh, tapi bila masuk kat sana asap tebal, penuh dengan asap tebal. Cuba bayangkan, air ada tapi air tak boleh guna, panas mendidih air tu duduk dalam neraka. Kemudian angin ada, angin panas, panas sungguh-sungguh, tak boleh. Kita duduk sini pun rasa berpeluh kan. Kipas ada. Nah, yang ketiga tadi, ada rumah tempat tinggal tapi masuk dalam rumah asap macam kebakaran tu, asap boleh menafas. Lepas tu asap bukan setakat dah itu, kita tutup dengan ni tak apa, tak juga, panas pula. Asap tebal yang panas, yang tidak ada sedikit pun kebaikan daripada asap itu. Jadi suasana di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala cukup panas, cukup penat. Jadi kita jangan bercakap lepas tak apalah, lepas tu masuk syurga. Yang kedua, kalau masuk sehari macam 1000 tahun duduk di dunia ni, berat. Jadi kita tak payahlah bercita-cita nak buat dosa yang disebut mujrim ini. Sama ada apa pun dosa, ataupun dosa itu melibatkan apa sahajalah. Melibatkan mata, Allahu Akbar, melibatkan telinga, melibatkan mulut, melibatkan kaki, melibatkan tangan. Apa bentuk dosa yang kita buat, kalau boleh saya dan tuan-tuan usaha sama-sama mencari. Apatah lagi kalau dosa yang kita buat itu melibatkan perintah Allah, dengan Quran, ayat-ayat Allah, tak terima. Kebanyakan orang-orang yang masuk neraka yang disebut dalam Quran ialah orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang kafir
Yang disebut mujrim adalah orang-orang yang menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menolak ayat-ayat Allah, dia kufur dengan ayat-ayat Allah. Dan yang paling besar ialah orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sifat orang yang berdosa ni Allah dedahkan. Pertama, bila dia jumpa dengan orang-orang yang beriman, dia tertawakan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang beriman. Yang kedua, wa idza marru bihim yataghamazun. Ni sikap orang yang tidak disukai oleh Allah. Sikap penyik mata. Nah, itu sikap orang yang berdosa. Bila dia tengok perbuatan orang Islam, jumpa dengan kawan dia, tengok jenis tu, dia kata tak, pakai tudung menyusahkan orang. Nah, busuk tu, busuk rambut, dia kata ada gitu kan. Ataupun apa-apalah yang berbentuk yataghamazun, dia kenyik mata. Orang panggil apa dalam bahasa kita? Dia mengejek-ejekkanlah terhadap perbuatan dengan melalui anak-anak mata tu. Tengok, dia jumpa dengan kawan dia, orang kolok, orang tak nak kemajuan. Nah, berbagai-bagai cara. Itu sifat yang kedua. Pertama, dia ketawakan orang yang melakukan kebaikan, orang yang nak kepada kebaikan. Sikap orang berdosa tu, orang kafir. Yang ketiga, wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Bila dia balik bersama geruk dia, kawan-kawan dia, dia bercakap, dia bicara tentang sifat-sifat orang-orang Islam dalam keadaan bangga kerana boleh menyatakan sesuatu yang tidak baik kepada orang Islam, pada orang beriman. Ini sifat-sifat orang kafir yang didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Bila mereka melihat amalan orang Islam, ataupun tengok orang Islam yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan orang Islam itu sesat. Sesat, dalun. Mereka itu sesat. Baik, kalau kita tengoklah tuan-tuan, tiga perkara ni kalau disebut dalam tafsir, dikhususkan kepada sikap orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berada di sisi kita dan sikap mereka begini. Khususnya yang diceritakan oleh Allah terhadap kita oleh apa yang berlaku kepada orang musyrikin Mekah. Dan benda ni, sikap ini, orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berterusan sifat ini. Jadi sikap kita macam mana terhadap orang-orang yang melakukan dosa, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya ada program kat dekat apa nama ni, Pekan Pahan dekat Tasik Chini. Saya pergi melawat orang asli di sebelah Tasik Chini tu. Dia ada 8 biji rumah. Ada 8 biji rumah orang asli. Tapi bila kita tengok, semua itu telah diletak lambang Kristian. Lambang Kristian, maknanya telah dikongkong oleh orang Kristian lah. Telah semua saya tanya salah seorang daripada mereka, dia kata semua dah masuk Kristian. Maknanya 8 biji rumah dikelilingi oleh orang Islam, tetapi orang Kristian boleh masuk. Tapi sikap mereka, saya tengok sikap mereka, kita pergi tangan kosong, pergi melawat dia, tengok dia pergi, setiap orang bawa biskut, bawa susu, bawa duit dan sebagainya. Nah,
Jadi saya pun hati, ya Allah, aku pun silap, sebab aku mari pun bawa tangan kosong. Jadi saya pun panggil kawan-kawan, kumpul duit sikit-sikit, bagi semua anak-anak kecil. Maknanya sikap kita dengan orang-orang bukan Islam, dan juga sikap kita sesama kita, kita seolah-olah melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai, orang kata, tidak ada nilai. Itu satu sikap yang kita kena ubah. Nah, sepatutnya kita orang Islam, sesama kita, sikap kita mahabbah, kasih sayang. Dengan orang bukan Islam, sifat kita, sikap kita rasa sayang kepada dia kerana dia tidak masuk Islam, kerana dia tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap soal dia tu satu cerita. Nah, dia nak tunjuk kita dengan sikap mentertawakan kepada kita, itu satu hal. Itu Allah dah cerita dia itu satu kesalahan. Yang kedua, dia rasa kita ini sesat, itu hak dia. Tapi sikap kita sebagai seorang Muslim, bila melihat orang berdosa, orang yang tidak beriman, kita kena ada ihsan, kasihan belas. Bagaimana ihsan kita? Kita rasa, ya Allah, bantulah orang ini kepada Islam. Ya Allah, tunjuklah mereka jalan yang lurus. Dan kita pun tunjuk sikap, menunjukkan sifat orang Islam, sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita duduk di kawasan orang bukan Islam, kita lebih kurang dia aja. Dia susah, kita biarkan dia, kita tak bantu. Tetapi dia ini amat berhajat kepada bantuan. Jadi orang yang tolong ni, orang ni macam mana dia nak tertarik dengan Islam, dengan kebaikan Islam, sedangkan orang Islam tidak ada sikap yang membantu. Contohnya, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ni kita boleh faham dua cara. Pertama, orang kafir dia pun punya sikap melihat amal orang Islam ini sebagai satu benda yang meremehkan, benda yang remeh, benda yang kecil, benda yang tidak kepentingan untuk mereka, dan mereka menyatakan amalan kita adalah amalan yang sesat, yang tidak baik. Itu sikap mereka, khususnya orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai orang Islam, apakah kita nak lawan suasana ini? Tak, kita kena tunjuk kebaikan, kita kena tunjuk sikap dan sifat yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka boleh ubah sikap dan mereka boleh merasai nikmat bersama Islam. Berapa ramai para sahabat Nabi, orang-orang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam kerana apa? Kerana sikap dan sifat orang Islam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, di kalangan umat Islam sendiri ada sikap bila kawan kita berubah, dia tetap gelak. Apakah itu termasuk di kalangan orang-orang yang berdosa? Nah, contohnya orang tu mari masjid, dia baru insaf, kan? Kita tengok dia, berapa hari boleh mari masjid tu? Dia ketawakan. Apakah itu termasuk dengan orang yang berdosa? Kan? Kemudian sifat mengecilkan amalan-amalan orang yang baik, mengecil melalui kenyikan anak mata, penyipan anak mata dan seumpamanya. Jadi perkara-perkara begini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebut wama ursilu alaihim hafizin. Orang ni sama ada dia orang kafir,
yang melekeh-lekehkan kerja orang Islam, ataupun kita sesama Islam mengecil-ngecilkan amalan kawan kita yang berubah, yang nak kepada kebaikan, Allah kata wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa ma ursilu, mereka tidak ada jawatan pun untuk melakukan perkara-perkara tadi. Bukan mereka diutus ataupun dilantik, kau ni kerja kau, bila orang lalu kepada kau tertawakan dia. Engkau ni dilantik sebagai, bila orang ni buat jahat, engkau kata bila orang lalu kepada engkau ketawakan. Atau bila orang yang salah, engkau lekeh-lekeh, kecil-kecilkan dia. Kata Allah, aku bukan lantik. Setiap orang, apa yang kamu buat akan diberi pahala mengikut amalan yang kamu lakukan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita akan balasan ataupun sikap orang-orang yang mujrim ini. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Pada hari ini, yakni hari kiamat, orang-orang mukmin pula akan tertawakan, akan mengolok-olokkan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang melakukan dosa. Alal ara'ikia yanzurun. Mereka duduk di atas tempat-tempat yang mulia, melihat kepada orang-orang kafir yang berdosa itu dengan kata hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Gini tuan-tuan, semasa kita duduk akhirat, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam suasana yang seronok. Pada waktu itu orang kafir duduk sebelah dalam neraka. Lalu dia minta tolong orang Islam. Tolonglah aku. Okey, orang yang kita kenal. Tolonglah aku, selamatkanlah, berilah air walau seteguk. Kata Islam, dulu aku dah cakap kamu tertawakan aku. Dulu aku dah ajak kamu pandang kecil, kamu mengejek-ejekkan, kamu tengok apa yang aku buat ini salah. Sekarang ini rasalah kamu. Nah, yang kamu duk buat kerja, ejekkan aku, ketawakan aku itu, sekarang ini apa yang ada pada kamu? Hal thuwibal kuffar, apakah perbuatan kamu, wahai orang-orang kafir yang kita kenal, ataupun orang-orang yang berdosa yang kita kenal, apakah perbuatan kamu yang bila kamu jumpa dengan orang Islam, kamu ketawakan, kalau berjumpa dengan orang baik, kamu melekeh, mengecil-ngecilkan itu, apakah kamu dapat pahala? Apa ada? Maknanya muslimin muslimat sekalian, kita boleh ambil kesimpulan bahawa kita ni, apa saja perbuatan kita tengok dari sudut untung rugi. Kita tengok dari sudut untung rugi. Kalau dia tu ada pahala, buatlah, walaupun kecil. Tetapi kalau perbuatan kita itu tak ada apa-apa, kita buat haba'an mansura, maknanya tidak ada pahala, tak ada puasa, kita kena, kalau boleh, tak ada guna, rugi kita. Buat benda kecil ataupun benda besar, akhirnya membawa kepada tidak ada keuntungan di akhirat. Nah, ataupun kita buat benda tu membawa dosa, jauh sekali, waliyazubillah. Kita, kawan kita baru nak berubah, Allah, dia kata mung ni, kita nak main je, nak main-main je dengan dia, cakap kawan-kawan, mung ni aku tengok tak sung lah pakai kopi ya, tak payah pakai lah. Nak mung ni berapa hari nak mari masjid, kita main. Nak, lepas tu dia tulis, dia main, dia terjemah, ada dalam WhatsApp ni terjemah, main-main. Dia kata
ada jenis orang tak suka, dia terjemah main-main je lah. Dia kata PAS. PAS ni Parti Angkatan Syaitan. Dia main, dia kata main-main je. Jadi kata boleh ke main-main gitu? Dia terjemahlah apa-apa perkataan terjemah ikut suka dia, main-main dengan kawan-kawan. Sebenarnya Islam tidak begitu, tuan-tuan. Islam tidak boleh yang baik kita nak campur adukkan dengan tak baik. Yang baik tetap baik. Mukmin tetap mukmin. Dia tak boleh jadi mukmin campur dengan bukan mukmin. Kafir tetap kafir. Munafik tetap munafik. Dia tak boleh kita nak gabung jalinkan. Tak boleh memperlekeh-lekehkan, mempermain-mainkan. Sebab itu melibatkan dosa. Jadi sebab itu dalam tafsir menyatakan hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ada dua perkara yang kita kena fikir. Pertama, thuwiba. Thuwiba ni sawab. Sawab ni maknanya untung. Untung. Kita buat ni ada untung tak? Kita buat ni sebab dia kait dengan hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Thuwiba yaf'alun. Makna fi'il, perbuatan, aktiviti, kelakuan yang dilakukan oleh kita, oleh manusia dikait dengan dosa pahala. Sawab. Sawab ni kepetik keuntungan. Kalau kita sekarang ni kita duduk dalam masjid, yakin tak kita dapat pahala? Bagi saya, kita kena yakin. Sebab kalau kita cukup syarat, kita mari duduk rumah Allah, jangan batalkan pahala kita dengan ketidakikhlasan. Apalah, tajuk tak bagus hari ni. Kita batal dah pahala kita dengan sikap dan sifat kita. Jadi sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fabashir ibadi, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku allazina yastami'una alqaula, orang yang mereka itu mendengar perkara-perkara yang disampaikan, fayattabi'una ahsana, maka dia ikut yang terbaik. Contohnya apa yang saya sampaikan ini semua tak sesuai pagi ni. Yang sesuai satu je yang rasa sesuai dengan saya, ambil satu. Ini orang yang terbaik. Yang 9 lagi tu, 9/10 lagi tu buat je lah, kan? Jadi kita hidup, kalau tengok dalam ayat ni, maknanya mencari keuntungan. Bahkan dalam ayat lain Allah sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mampu buat baik walaupun mithqala dzarrah, sebesar zarah sekalipun kebaikan, dia akan dapat dinilaikan. Jadi kita kena gini, tuan-tuan. Dia berkaitan dengan timbang besok. Dan setiap amal yang kita buat yang melibatkan dosa, dia tak berat. Timbang dia tak berat, kan? Timbang dia tak berat. Jadi buat banyak mana pun perkara sama ada baik, disebabkan kita dosa tu, dia terbatal kebaikan kita. Dosa mana syirik. Yang paling besar dosa yang melibatkan batal, dosa syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir buat banyak mana pun amalan, dia tidak ditimbang dan tidak ada berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita orang Islam, pertama kita kena cari, kena cari sumber-sumber yang boleh memperbanyakkan pahala kita. Sebab Allah akan beri pahala mengikut fi'il yaf'alu, mereka buat. Tetapi kafir, Allah kata hal suwiba. Setengah ulama mengatakan hal ni makna la ataupun ma suwiba, tidak diberi pahala orang-orang kafir dengan apa yang dia buat, mana terbatal. Tetapi ada pandangan mengatakan bahawa ayat itu ada kaitan dengan perbuatan tadi. Semasa di dunia, dia jumpa orang Islam, dia ketawakan. Semasa di dunia, dia lalu kok orang Islam buat amal ibadat, buat baik, dia mengecil-ngecilkan dengan melalui anak mata dia. Tengok buat kerja tu tak ada untung. Tengok pakar tudung, ya Allah. Tengok tu pakar kepi, rosak rambut habis. Berbagai-bagai cara dia kata. Jadi apakah perbuatan kita ataupun orang-orang yang melawan Islam dengan cara ini
dia diberi pahala oleh Allah besok. Nilai. Maknanya kita kena nilai apa sikap, perbuatan yang kita buat itu untuk tak rugi kita. Ada pahala ke tak ada pahala kita. Yang kedua yang disebut oleh Allah, wa ma ursilu alaihim hafizin. Dalam bab-bab tertentu jangan duk cara sangat pasal hak orang. Nah, cek habis-habis. Kamu tidak diutus oleh Allah untuk mengawal orang-orang yang baik ni. Dia tempeling kepada orang-orang kafir, kepada orang yang berdosa, yang banyak menghabiskan masa duk cek orang punya. Nah, kita buat yang terbaik, cari pahala. Jadi cara nak cari pahala, muslimin muslimat sekalian, banyak. Kan? Banyak. Kita tengok mungkar, kita tengok benda tak baik, kita tegur. Kita tegur tu bukan nak jaga tepi kain dia, bukan nak menyusahkan dia, bukan nak cari keaiban dia, tetapi nak selamatkan dia. Maknanya kita melibatkan niat jugalah. Amal-amal baik ini berniat. Pertama niat. Nah, kita kena ada niat. Yang kedua, apa hari itu kita sebut, kita kena ada ilmu tentang tu. Nah, yang kita sebut hari itu. Yang kedua, bila kita nak buat kebaikan, kita kena ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita kena ikhlas, kan? Ikhlas pada Allah. Yang keempat, kita kena sabar dalam melakukan apa jua kebaikan yang berbentuk apa pahala ni. Apa sahaja yang kita buat yang berbentuk pahala, kita kena niat, kita kena sabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan daripada perbincangan kita pada pagi yang mulia ini ialah, pertama, bila kita nak cakap, kita kena ada ilmu, kita nilai kita. Aku cakap ni, dia merosakkan Islam ke tak? Merosakkan pahala aku ke tak? Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, kita tengok orang, jangan anggap dia musuh. Tengok orang, cari jalan bagaimana nak selamatkan dia. Tengok orang, cari jalan macam mana nak selamat. Orang yang sesama Islam yang berdosa, dia buat maksiat, kita anggap dia musuh, tak tegur. Sampai bila kita boleh bawa dia kepada Islam? Tak boleh. Kita Allah, sedihnya, macam mana orang ini, macam mana aku nak buat, macam mana aku nak bina dia, macam mana aku nak bawa dia kepada kebaikan. Itu sesama orang yang berdosa. Orang bukan Islam pun kita tengok, ya Allah, Allah jadikan dia kufur. Kalau akan ada ruang, ada peluang untuk ajak dia kepada Islam, cukup baik, selesa aku, seronok aku, dapat pahala aku. Dan yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, ada orang yang di hari akhirat besok dia tidak masuk syurga, dia tak masuk neraka, duduk tengah-tengah. Dia panggil ashabul a'raf. Duduk tengah-tengah ni ada satu saya takut sangat sebut, dia panggil ulama sakitun, para ilmuwan yang berdiam diri. Duduk dunia ni relax. Dia tengok benda baik, ya Allah berilah aku benda baik. Kerja malah. Bukan kerja malah ni, kerja dakwah ni lah, kerja menyampai ni. Kemudian yang kedua, bila tengok benda jahat, bila tengok benda jahat, auzubillah, takutnya aku, minta Allah jauh aku. Tengok benda baik, moga-moga Allah beri aku. Tapi mulut dia tak cakap, dia tak berdakwah, dia tak ajak orang. Pak ni saya takut sekali, tuan-tuan. Orang ni Allah tak letak dalam syurga, tak letak dalam neraka, duduk tengah-tengah. Ada satu jenis manusia lagi, manusia yang derhaka kepada dua ibu bapa. Walaupun dia berjihad di jalan Allah, dia tak layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang habis-habis di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ibu bapa dia tak cara, dia tidak, ibu bapa dalam keadaan susah, ibu bapa dalam keadaan tenak, tak ambil kisah. Walaupun dia berjuang di jalan Allah, dia membiarkan ibu bapa dalam keadaan derita begitu, maka dia tak layak masuk syurga seperti mana masuk. Dia jadi ashabul a'raf. Walau bagaimanapun, terserahlah kepada Allah, dia nak masuk ke mana. Cuma diceritakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf tu, suasana duduk atas pagar ni, ya Allah, tuan-tuan, duduk atas pagar ni, mata dia tak nak tengok sebelah kiri, sebelah ahli neraka, tak nak tengok.
Tengok ahli syurga, ya Allah, baiknya mu, untungnya mu dulu kamu buat amal, untungnya dulu kamu sabar, untungnya dulu kamu mencari pahala daripada Allah SWT. Allah kata, mu kena tengok sebelah tu sikit. Dia, tak nak ya Allah, tak nak ya Allah, ni orang jahat dulu ni. Dulu sebab dialah aku sesat, sebab dialah aku menjadi gini. Dia tengok kawan-kawan dia hak sesat, hak masuk neraka terus, dia tak masuk neraka, tapi kerana dialah aku jadi gini. Kau ni tak payahlah terang-terang sangat. Nah, masa dunia gitu. Pandai-pandailah. Jadi mula cakap ke aku gitu, dia duk marah. Allah suruh tengok dalam neraka, dia tak nak tengok. Maka kita muslimin-muslimat sekalian, dalam kita nak bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita bawa secara memang ikhlas, secara jujur. Biarlah orang nak macam mana pun, kan? Biarlah orang kata kita ni dal, sesat. Biarlah orang tertawakan kita. Biarlah orang main mata, orang kata. Main mata, bukan main mata, main anak mata. Duduk hina kita kerana kita buat Islam. Tak apa. Serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah moga-moga kita ini termasuk orang-orang yang ikhlas, jujur, orang kata ni bersemangat dalam membawa Islam ini sepenuh hatinya, daripada luar sampai ke dalam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap gerak kita, setiap cakap kita, setiap dengar kita, setiap perbuatan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik dan hidayah kepada kita, kepada umat Islam seluruhnya, insya-Allah. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zidna ilma wa faqihna fid din. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Yeah. So far from you,